Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buaya dikatakan telah hidup lebih 2 juta tahun yang lalu. Spesies ini dipercayai telah lama mendiami planet bumi berbanding manusia. Sejak akhir-akhir ini telah ramai yang menjadi mangsa buaya. Adakah buaya lebih ganas berbanding manusia? Jadi untuk mengetahui, ikuti kami bersama pemburu buaya menyusuri Sungai Brunei. Saya adalah seorang pemburu buaya satu-satunya secara tradisional. Apabila saya dipanggil di negara Brunei Darussalam, saya akan datang membantu apabila ada orang yang dipahamnya. Buaya merupakan salah satu haiwan yang paling awal mendiami planet bumi, yaitu ketika era zaman dinosaurus lagi. Manusia menganggap buaya sebagai haiwan pemangsa yang paling berbahaya. Konflik antara manusia dan buaya muncul apabila habitat spesies reptilia ini dimusnahkan bagi tujuan pembangunan. Apabila ia berlaku, makanan buaya seperti ikan, udang, ketam dan monyet akan berkurangan. Dan inilah antara faktor kenapa buaya sering menyerang manusia. Namun begitu, manusia juga tidak dapat dipersalahkan sepenuhnya, memandangkan haiwan ini memang telah dijadikan oleh Allah SWT sebagai liar dan ganas. Tidak dinafikan, ramai orang akan takut jika terserempak dengan buaya. Namun bagi bomoh atau dukun buaya, memburu spesies reptilia yang berdarah dingin ini merupakan sesuatu pekerjaan yang memberikan kepuasan tersendiri dan dianggap oleh masyarakat Melayu sebagai lambang kegagahan dan keberanian. Buaya yang ada di negara ini menghuni di dalam atau berdekatan dengan sungai, hutan-hutan pesisiran pantai, serta juga di tasik-tasik. Sejak beberapa tahun yang lalu, di negara Brunei telah dikejutkan oleh beberapa kejadian manusia diserang oleh buaya. Sebagai seorang pemburu buaya yang berpengalaman luas, beliau sering dipanggil untuk mengesan buaya yang mengganas. Mula-mula saya punya kata ni menyuluh, dipanah dulu. Jadi melihat basar kah, damit kah, macam tu. Jadi kalau semalam kami menyuluh saja tu. Jadi sudah besok paginya, sudah kami tahu barang itu basar. Besok paginya kami buat pancing. Artinya kami pancing semalam lah macam itu. Barang ini kalau ya sudah membaham orang, ya mesti timbul. Ya mesti mesti menimbulkan dirinya. Selalunya lah. Yang pertama tu, yang kedua apabila sudah dapat barang itu kata dilihat daripada segi giginya. Ini orang kalau giginya tu bersih, macam orang baru gigit, alum pernah membaham manusia tu. Kecuali giginya tu macam menguning, macam orang makan pinang, tu sudah ada mangsa dimakannya. Menangkap buaya bersama awang julai dan pembantunya bukanlah tugas yang mudah. Risiko diserang oleh sang buaya memang tetap ada. Apatah lagi, buaya yang berbas tautin di Sungai Brunei cukup buas dan besar.
Namun naluri ingin tahu bagaimanakah cara untuk menangkap buaya secara tradisional, kami tetap memberanikan diri menyusuri Sungai Brunei bersama mereka. Di antara peralatan untuk menangkap buaya adalah sangkam dan bujang. Sangkam diperolehi daripada akar pohon bakau yang bercabang dua. Pohon bakau yang banyak tumbuh di pesisir Sungai Brunei memiliki kayu yang keras dan sesuai untuk dijadikan penyangkam buaya. Ini yang siapa? Itu yang siapa di atasnya, Becek. Ini kegunaannya, ini macam batis bakau kan. Tapi gunanya untuk macam untuk dari menyangkam macam seperti anak buaya macam tu. Sebelum memulakan perjalanan, pemburu buaya yang juga seorang bomoh buaya terkenal di negara ini, kemudiannya membaca untuk memugai dan melemahkan sang buaya. Orang putih suka ni. Jadi sebelum tani memulakan perjalanan, jadi kita ni mesti membagi macam cahaya lampu ni kan. Sebelum tadi memulakan perjalanan, tani bagi salam, lalu dan tani pangkahkan tempat lampu tu. Habis itu tani gosok 3 kali, baru tani memulakan panas sebelah kanan sekali, sebelah kiri. Baru aluannya, baru tani buatkan perjalanan. Ini untuk penyangkamnya, ini untuk tani menggunakan menabak saja. Coba ni, kalau macam ada basar apakah, coba ni kan. Jadi ini kalau sudah tadi menabakkan barang ini, jadi barang ini di tercabut kan. Jadi tali saya di bawahnya. Coba tu. Setelah selesai, kami pun bergerak menuju Sungai Damuan yang sememangnya menjadi habitat spesies Reptalia ini sejak dari dulu lagi. Sungai Damuan yang merentasi Kampung Telanai, Bunut, Tasik Meradun, Bebatik Kilanas, Kampung Mulaut hingga ke Kampung Limau Manis. Pemburuan kami bermula setelah sang mentari berlabuh di ufuk barat. Seketika kemudian, suasana Sungai Damuan bertukar menjadi gelap gelita. Kelihatan semakin banyak buaya bersadai di tebing sungai. Manakala sebahagiannya pula masih berada di pesisiran sungai. Cuma matanya yang berwarna kuning merah nampak samar-samar ketika terkena cahaya lampu picit pemburu buaya. Macam ini seperti apa nih Sungai Bengkurong Bebatiknya ya, tembus sampai Masin. Jadi kalau sungai sebelah sana tembusnya Limau Manis, Pangkalan Batu kan. Kalau sungai di luar. Menyaksikan sang buaya bersadai di tebing sungai saja cukup untuk menggerunkan hampir semua orang. Bayangkan saja, misi kami kali ini bukan hanya untuk menggambar buaya sedang bersantai, malah lebih dari itu. Tujuan kami adalah untuk menggambar pemburu buaya menangkap spesies Reptalia tersebut hidup-hidup. Pemburu memang mengetahui selok-belok sungai, keadaan air pasang surut, aluh sungai, serta rahsia kekuatan dan kelemahan sang buaya. Ketika melintasi beberapa kawasan pohon bakau di sini, kelihatan sang buaya berkeliaran di sekeliling perahu kami.
Malah ada kalanya haiwan ganas ini sepertinya berada di bawah perahu kami yang diperbuat daripada kayu. Deh. Cuma nama satu. Salah satu kelebihan buaya ialah libasan ekornya yang boleh menyebabkan mangsa jatuh ke dalam air. Malah kekuatan ekornya juga boleh memecahkan perahu. Kelihatan ada seekor buaya yang besar berukuran lebih 12 kaki. Pemburu buaya awang Julai mula memasang lampu picit untuk menarik perhatian, yakni memugai sang buaya yang banyak tersadai di tebing sungai. Deh karena kayu tu. Setelah 4 kali gagal melakukan tangkapan, akhirnya Awang Julai berjaya menangkap anak buaya yang panjangnya lihat kan lebih betul yang ambil sekaki. film, ah. Apa Kita yang pegang. menggerunkan kami, ketika anak buaya ini ditangkap, ada seekor buaya dewasa sedang mengintai pergerakan kami. Anehnya, buaya tersebut tidak mempertahankan anak buaya yang ditangkap walaupun jaraknya tidak sampai 10 kaki daripada kedudukan perahu kami. Lazimnya ibu buaya betina akan menjaga anaknya sehingga 6 bulan. Pastikan badannya. Ada terdapat 23 jenis buaya di seluruh dunia. Ia merangkumi seluruh famili Crocodilian, alligator, gharial serta kaiman dari semua jenis spesies tersebut. Buaya muara ataupun Crocodylus porosus adalah yang terbesar dan sama jenis dengan buaya katak ataupun dalam nama saintifiknya Astronine crocodile. Buaya betina biasanya menyimpan telur-telurnya di dalam tanah atau di bawah daun-daun kering. Anak buaya memakan haiwan yang lebih kecil seperti serangga, ketam dan juga ikan. Dari segi matanya lah. Jadi senampir baru kata ni nampak badannya. Habis itu baru kata ni menyangkam. Ini kuat dia badannya sini badan. Tikung ni kepala sini. Beberapa minit kemudian kami berjaya menangkap buaya kedua. Lebih kurang 50 meter daripada lokasi buaya yang pertama tadi. Buaya ini lebih besar, panjangnya mungkin melebihi 2 kaki. Okey. Dapat kepalanya? Bah. Besar sedikit ni. Pegang lo. Ya. Ni kamu. Nampak nanti boleh. Buaya katak merupakan jenis buaya yang paling besar di dunia. Buaya ini boleh membesar sehingga 10 meter, iaitu lebih 30 kaki. Buaya memiliki rahang yang sangat kuat. Gigitan buaya lebih kuat berbanding haiwan yang lain, iaitu lebih kurang 5,000 PSI, yakni pound per square inch. Manakala anjing Rottweiler hanya mempunyai kekuatan 335 PSI dan hyena pula hanya mempunyai kekuatan 800 hingga 1000 PSI. Binatang ini sifat 9 saja jarinya. Sebelah 8 5, sebelah 4. Kaki belakang 4. Kakinya 9. Dia cukup 20. Sebab tu boleh dia lama di kata ni sebab tu. Itu kelemahannya. Sebab tu. Kalau cukup macam manusia anda boleh kata ni bunuh. Petuanya. Kalau cukup sifatnya 20. Pasal ada kurang 2. Apa yang kurang? Jarinya. 8 5 tu, belakang 4.
Selang 1 jam kemudian, pemburu buaya mengarahkan pembantunya, Haji Sahak, untuk menghampiri tebing sungai. Kelihatan buaya berendam di tebing sungai lebih besar berbanding 2 ekor buaya yang kami tangkap sebelumnya. Bah. Haji Sahak, laju. Jadi Gustan. Nakal. Besar. Oh. Sedikit. Besar ni. Laju. Ikongnya tuh pegang dia. Bah, yang ditarik. Bah, aku menarik, tuh aku menekan. Dapat kepalanya, kuat-kuatkan megang. Oke. Kuat sudah? Bah, bismillah. Dapatan dia. Enggak, sana kita. Dapat kita. Ini mungkin besar lagi. Ya Allah. Kita bawa basuh dulu. Jangan terjadi basuh Tuhan. Ikat nih, mau diikat terus nih. Haiwan pemangsa seperti buaya lebih aktif berburu pada waktu malam berbanding waktu siang. Spesies ini boleh bertahan di sungai walaupun tanpa makanan selama berbulan-bulan. Ia biasanya berkeliaran di tebing sungai atau bermandikan sinar surya sepanjang hari. Buaya mampu bergerak dengan kepantasan yang mengkagumkan serta dapat melompat sehingga 5 kaki dari paras air untuk menerkam mangsanya. Bila Ketani memegang buaya macam tadi yang besar itu, Ketani ada sedikit merasa kekuatan lah. Tapi kalau Ketani mesti dipegang kuat. Kalau Ketani rasa tidak kuat, Ketani takut ia boleh menggigit Ketani balik. Itu yang Ketani takut. Di sini nih. Ini yang menjemputnya. Beberapa menit kemudian, pemburu buaya Awang Julai mengarahkan pembantunya menuju ke pesisiran Pulau Luba. Basar. Laju. Laju Ishak. Lakas lambat kita nih. Laju Ishak. Indah, aku sangkam lakas. Sangkam. Panah deng. Di pasar ni. Iya, tangkap ikongnya. Tapi kau tak bang? Enggak, aku sangkam. Kepalanya kupitu. Tangkap ikongnya. Sebelah kita. Turun kita sini, tur tuh. Ini ikong pegang. Kayak kepala kambing tuh, kepalanya berapa kah? Ini kepalanya berapa? Durut. Kepalanya sana tuh. Kuat-kuat kita tekankan yan. Kita kadang megang mulas tuh. Badannya kuat megang. Oke. Kuat. Sudah? Ya sudah. Oke tu. Bah, bismillah. Bah. Juga, kalau kuat tekankan ke tanah. Kalau saya kuat, mulas tekankan ke bawah. Kalau diangkat, mana ni? Tekankan ke bawah. Pegang badannya tuh pegang yang berpulas, kepalanya kuat-kuat kita pegang. 2 orang bisa kayak gini. Tunggu tanah. Coba. Kita turun, aku nahan. Enggak ni. Tuh diambil. Ini sudah Angkat badannya. Ini kita Nama krokodil muncul daripada sebutan orang-orang Greek yang menyaksikan buaya-buaya yang ada di Sungai Nil. Perkataan kroko yang berarti batu kerikil dan delos yang berarti cacing atau orang ini kerana melihat buaya sering berjemur di tepian sungai yang berbatu-batu. Usia buaya muara dan katak lazimnya boleh mencecah daripada 70 tahun hingga 100 tahun. Namun begitu, buaya katak air tawar jantan yang dipelihara di Zoo Australia diperkirakan berusia 130 tahun.
Haiwan ini sebelumnya diselamatkan oleh Bob Erwin dan Steve Erwin dari alam liar setelah cedera ditembak oleh pemburu. Merasa mau migang juga. Pegang tu na. Kalau basah tabak saya tiang. Cuma nak? Tabak saja tu dulu lah. Kalau basah. Basar benar eh. Tidak ada sedang. Kalau sedang-sedang Awal. Untuk kita menganu gambar lah. Tapi kalau basar benar jangan tu deh. Iya tak. Menangkap buaya dewasa dengan menggunakan bujak yang diikat dengan tali merupakan kerja yang sangat berbahaya. Ia mengambil masa sehingga 2 jam untuk melemahkan sang buaya. Sang predator yang terkena bujak akan mengganas dan kemudiannya mengheret perahu sehingga ke pohon bakau, malah hingga ke darat. Disebabkan tidak mahu mengambil risiko, kira-kira pukul 9:30 malam, kami mengambil keputusan untuk pulang lebih awal. Kebiasaannya, pemburu buaya awang Julai dan rakannya akan berburu sehingga pukul 1 subuh. Dulu yang saya belajar daripada bapak saya sendiri. Dulu saya ada minat dalam bidang menangkap buaya ni, tapi karena malah ikut kemana bapak saya membawa, saya ikut itu mencari pengalaman dulu kan. Dengan tani-tani terus menangkap. Jadi barang itu kalau sudah tani mahir, mengikut cara-caranya tu baru tani belajar dan baru tani menangkap. Di belair tutong pun pernah. Berapa besarnya? Dulu yang kami pernah dapat di tutong yang paling besar 119 inci. 119 inci itu ia punya panjang dalam, kalau sukatan dapat tani dalam 7 dapat setengah. Kaki. Kalau kaki dalam 40 kaki. 40 kaki Panjang lebih. itu, Panjang. Tinggi 5 kaki. Ia mengampai daripada paras tanah. Artinya tingginya ke atas lah. 5 kaki. 5 kaki. Di Yang mana tu? Di kampung di Birau. Sungai Birau. Pernah kami dapat sana. Yang paling besar lah tu. Setiap habitat haiwan menggambarkan sifatnya yang berbeza. Buaya memiliki sifat menerkam dan pemangsa dalam banyak keadaan, memiliki kecepatan dan kekuatan ketika membaham mangsanya. Namun bak kata pepatah bagaikan buku bertemu ruas. Ketika bertemu dengan pemburu buaya yang banyak mempelajari kelemahan serta asal-usul spesies ini, sang pemangsa nampak kaku dan tidak bermaya. Ia jelas menunjukkan betapa manusia lebih gagah dan pintar dari haiwan yang bernama buaya jika bersandarkan kepada ilmu tradisional Melayu peninggalan datuk nenek kita yang terdahulu. Sebagai pemangsa yang menyerang hendap mangsanya secara ganas, ia biasanya mengintai mangsanya sehingga berhari-hari, malah sehingga berminggu-minggu. Setelah berjaya menggigit mangsanya, akan ditarik ke dasar sungai. Dia ni adalah haiwan berdarah sejuk, cold-blooded animal. Maknanya suhu dia dikawal oleh sekitaran. Kalau sekitaran dia sejuk, darah dia pun akan jadi sejuk. Kalau luaran dia panas, darah dia pun akan jadi panas. Oleh itu, dia terpaksa seimbangkan suhu dengan mana kalau dia terlalu sejuk, dia akan naik ke darat, dia akan jemur diri. Lepas tu dia akan tarik suhu ke dalam badan untuk naikkan suhu. Kalau dia terlalu panas, dia akan masuk dalam air. Ini lain daripada seperti mammalia seperti kita, di mana kita dapat kawal suhu badan kita pada satu tahap yang sama. Tidak kira sekitaran disejuk ataupun panas. Jadi, oleh itu, buaya ini terdapat hanya di kawasan yang mana tidak terlalu sejuk dan tidak terlalu panas. Manusia dan buaya memerlukan sungai dan laut untuk meneruskan kehidupan.
keakraban tidak mungkin terjadi jika manusia mengganggu habitat sang pemangsa tersebut. Kita perlu menghargai habitat hidupan lainnya, menjaga dan melestarikannya. Jika ini terjadi, mungkin saja sang buaya yang paling berkuasa di sungai tidak akan menyerang manusia lagi. Adalah lebih baik mereka memahami bahawa keselamatan mereka itu adalah, walaupun mereka itu mencari rezeki pada sungai, mereka mestilah berwaspada, berwaspada untuk mengelakkan daripada berlaku kejadian, misalnya ada orang-orang yang diserang oleh buaya. Pasal setiap saya kerja di sini, itulah hiburan saya. Kalau siang, waktu air surut, dia naik. Itulah bagi saya. Yang penting saya tidak kacau dia, dia pun tidak kacau saya. Namun begitu, selain dari memelihara alam ini, manusia juga berfungsi untuk memakmurkan muka bumi ini supaya dapat menjalani kehidupan dengan lebih baik. Akal dan panca indera yang dianugerahkan oleh Allah SWT kepada manusia hendaklah digunakan untuk meneliti dan berfikir bagi memanfaatkan semua ciptaan yang sedia ada di dunia ini, termasuk haiwan. Buaya yang dikatakan telah wujud pada zaman dinosaurus lagi merupakan binatang yang mudah dipelihara dan mudah untuk dijinakkan. Hingga bertemu kembali dalam rancangan yang lain pula. Hingga itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.